Okey, hai semua. Jadi video kali ini cikgu nak terangkan semula tentang 9.3 iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, jadi sebelum ni kamu dah belajar tentang peristiwa bersandar atau tidak bersandar kan? Bersandar tu kalau satu peristiwa tu berubah, yang kedua tu pun akan berubah. Okey, itu kalau bersandar. Kalau tidak bersandar, perubahan mana-mana bahagian sekali, aset sekalipun, dia tak akan mengubah antara satu sama lain. Okey, sekarang kita nak tahu pula tentang peristiwa saling eksklusif dan tak eksklusif. Apa tu eksklusif dan tak eksklusif? Okey, eksklusif ni maksud dia hanya dia sahaja yang ada. Okey, orang lain tak akan ada ataupun set lain tak akan ada benda yang sama di dalam satu set. Okey, jadi kalau kamu tengok contoh di dalam buku teks, okey, bola pingpong yang berlabel 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam bakul kosong. Okey, yang mana T ialah peristiwa mendapatkan nombor genap dan V ialah peristiwa mendapatkan kuasa 2 sempurna dan V ialah peristiwa mendapatkan faktor 9. Okey, jadi semua data dia diletakkan di dalam gambar raja Venn. T adalah untuk peristiwa nombor genap, kita ada 2, 4, 6, 8. U untuk kuasa 2 sempurna, kita ada 1. Okey, daripada 1 kuasa 2. 4 berasal daripada 2 kuasa 2. Dan 9 berasal daripada 3 kuasa 3. Kemudian untuk V ialah peristiwa mendapatkan faktor 3. Okey, 3 darab 3 kita boleh dapatkan 9. 1 darab 9 kita boleh juga dapatkan 9. Dan selebihnya yang tidak tergolong di dalam mana-mana set T ataupun U ataupun V ialah nombor 5 dan nombor 7. Okey, 5 dan 7 ni bukan nombor genap, bukan juga kuasa sempurna, bukan juga faktor bagi 9. Okey, berdasarkan gambar raja Venn, okey, cikgu boleh bagi tahu peristiwa saling eksklusif bagi set T ialah 2, 6, 8 sahaja. 4 tidak termasuk kerana 4 juga ialah peristiwa bagi U. Okey, sama dengan 1 dan 9. 1 dan 9 itu bukan peristiwa eksklusif sebab ia juga milik U dan juga V. Okey, jadi untuk gambar raja ini, kita lihat di sini peristiwa T dan V tidak boleh berlaku dalam masa yang sama. Okey, bermakna T dan V adalah saling eksklusif. Dua peristiwa yang tidak akan ada kongsi jawapan dengan orang lain. Tapi T dan U ataupun U dan V tidak eksklusif sebab 4 daripada U adalah sama dengan 4 daripada T. Okey, 4 itu adalah nombor genap dan 4 itu juga adalah kuasa 2 sempurna. Jadi T dan U itu bukan eksklusif lah. Okay. Sama dengan U dan V. U dan V tidak eksklusif sebab 1 dan 9 ini ada pada nombor kuasa 2 sempurna, kumpulan kuasa 2 sempurna dan kumpulan faktor bagi 9. Okey, cikgu harap kamu faham yang ini. Kita lihat lagi contoh. Okey, jadi kita tengok rancangan minda keempat dulu sekejap. Okey. Dalam satu lembaran aktiviti, okay, kita ada beberapa peristiwa A sehingga F. Jadi peristiwa A, murid yang memakai cermin-mata, B, ahli pandu puteri dan C ialah murid lelaki. D, murid yang dapat A dalam ujian matematik dan E ialah murid yang suka subjek matematik. F ialah murid yang mendapat grade D dalam ujian matematik. Okey. Sekarang A dan B. A dan B adalah murid yang memakai cermin mata dan ahli pandu puteri. Okey, peristiwa A dan peristiwa B adalah peristiwa tidak saling eksklusif sebab mana-mana yang menggunakan cermin mata, dia mungkin jadi ahli pandu puteri. Okey, itu terpulang kepada data rawak yang kamu dapat daripada kelas kamu lah. Kemudian B dan C. Okey, B dan C ialah peristiwa saling eksklusif. Kenapa? Sebab murid lelaki mana boleh masuk pandu puteri.
Okay, nama pun puteri. Kalau laki masuk, Pandu Putra jadinya. Jadi sekarang ni B dan C ini adalah adalah saling eksklusif. Okay, kemudian kita ada B dan D. Okay, ahli Pandu Puteri dan juga mendapat grade A dalam ujian matematik. Ini pun juga bukan peristiwa saling eksklusif. Kita tandakan di sini. Kenapa? Sebab ahli Pandu Puteri, okay, pelajar perempuan yang ada di dalam kelas kamu mungkin juga dapat grade A dalam matematik. Jadi, tadi BC kan. B ni adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Okay, jadi kita lihat peristiwa D dan E, murid yang mendapat grade A dalam ujian matematik dan murid yang suka subjek matematik. Okay. Kalau kamu suka, mungkin juga kamu boleh dapat grade A dalam ujian matematik. Maka, ini adalah peristiwa tidak eksklusif. Kemudian kita ada E dan F. Murid yang suka subjek matematik dan murid yang mendapat D dalam ujian matematik. Okay. Kalau kamu dah suka, takkanlah kamu tak dapat buat dengan baik kan dalam ujian. Jadi, peristiwa E dan F ni tak mungkin berlaku. Kalau kamu suka, kamu mesti dapat A. Dia something macam tu lah. Jadi ini adalah peristiwa saling eksklusif. Okay, kemudian kita ada D. Peristiwa D dan F. Murid yang mendapat grade A dalam ujian matematik dan murid yang mendapat grade D dalam ujian matematik. Ini sah-sah adalah saling eksklusif. Kenapa? Kalau kamu dah dapat A dalam ujian matematik, kamu tak akan dapat D pula dalam ujian matematik. Kamu hanya ada satu grade sahaja untuk ujian. Okey. Jadi kita lihat lagi contoh yang lain. Okey. Jadi di sini beberapa hasil daripada rangsangan minda keempat didapati bahawa setiap peristiwa bergabung di atas sama ada eksklusif atau tidak bergantung kepada ahli kumpulan kelas masing-masing. Okey. Hanya murid lelaki yang memakai cermin-mata. Okey, sekiranya hanya murid lelaki yang pakai cermin-mata, jadi A dan B ialah saling eksklusif. Okey. Sebenarnya dia punya jawapan ni bergantung kepada data yang kamu peroleh lah. Okey. Secara generalisasinya, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dan B. Okey, tak ada yang sama. Set yang sama bagi set A dan set B. Okey, jadi kita boleh letakkan A dan B adalah tidak ada persilangan. Kita akan tandakan seperti ini. Okey, kita lihat contoh 6. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak, diberi pekerja bergaji kurang daripada 2,500 adalah A. Kemudian kumpulan B, kita ada pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C, pekerja pergi bekerja menaiki kereta. Tentukan sama ada pasangan berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau tidak eksklusif. Okay, kita lihat gaji yang kurang 2,500, adakah dia perlu membayar cukai pendapatan? Okay, tidak. Kenapa? Sebab individu yang mendapat pengajian tahunan melebihi 34,000 selepas potongan KWSP, mereka yang perlu membayar cukai pendapatan. Kalau mereka yang cuma bergaji kurang 2,500, cikgu ambil 2,000 2,000. Okey. Pendapatan tahunan dia adalah kamu akan darabkan dengan 12, maka kamu akan dapat 24,000 yang mana ianya kurang daripada 3,400. Kalau kamu kira 2,499 sekalipun, kamu darabkan dengan 12, maka kamu akan dapat... Okey, kita kira sekejap. Okey. Masih lagi tidak mencapai 34,000 yang mana kita dapat 29,988 yang mana ini belum lagi dipotong dengan KWSP. Okey, jadi dia masih kurang daripada 34,000 ni lah, maka peristiwa A dan peristiwa B tidak mungkin berlaku bersama, maka ianya adalah peristiwa saling eksklusif.
Okay. Kemudian untuk yang bergaji kurang daripada 2,500, mereka pergi bekerja menaiki kereta. Ini mungkin boleh. Kenapa? Sebab harga kereta yang sekarang ni pun ada yang murah. Jadi ada kemungkinan lah A dan C itu berlaku dengan serentak. Maka A dan C ialah tidak saling eksklusif. Kemudian untuk peristiwa B dan C boleh berlaku bersama. Okay. Yang mana mereka yang membayar cukai pendapatan mesti mendapat gaji yang agak besar. Jadi mereka mampu untuk membeli kereta. Maka B dan C juga adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Okay. Jadi kita lihat praktis kendiri 9.3a yang cikgu dah minta kamu buat sebelum ni. Okay, sebiji dadu adil di lambung. Senarai peristiwa berikut diberikan. Okay, P ialah peristiwa mendapat nombor lebih besar daripada 4. Jadi, cikgu tulis terus di sini. Set P ialah peristiwa yang mendapat nombor lebih besar daripada 4. Kita ada 5 dan juga 6 kan. Okay, kemudian Q ialah peristiwa mendapatkan nombor genap. Maka Q ialah kita dapat 2, 4 dan 6. Okay, kemudian kita ada R ialah peristiwa mendapatkan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita ada 1 dan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cuma 1 dan 4 sahaja yang boleh memberikan kuasa 2 sempurna. Okay, sekarang ni tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau tidak. Okay, kita lihat yang pertama, P dan Q. Okay, kita lihat P dan Q. Untuk ini, kamu tak lukis gambar Raja Van pun boleh. Kamu rujuk sahaja jawapan kamu. Okay, contoh dalam P, okay, peristiwa P kita ada nombor 5. Kita lihat pula dalam peristiwa Q, adakah kita ada nombor 5? Tak ada, jadi kita teruskan dengan nombor kedua. Kita ada nombor 6 bagi P dan untuk Q pun kita ada nombor 6. Okay, bila ada kedua-dua nombor pada dua-dua set, maka P dan Q ini bukan peristiwa eksklusif. Ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Eksklusif. Okay. Kalau kamu nampak sahaja yang sama, jadi itu adalah tidak eksklusif. Okey, sekarang kita tengok ini adalah 5, 6, 6. Okey, sekarang kita tengok untuk peristiwa P dan R. Sekarang kita nak tengok P dan R. Okey, P kita ada 5, R tak ada 5. Okey, boleh. P kita ada 6, R pun kita tidak ada 6. Okay. Dan sama juga sebaliknya lah. R ada 1, P tak ada 1, R ada 4, P tak ada 4. Jadi, P dan R ni tidak ada nombor yang sama. Jadi, ini adalah peristiwa saling eksklusif. Okay. Dan yang terakhir kita ada peristiwa Q dan R. Sekarang kita bandingkan Q dengan R pula. Okay. Q kita ada 2, R kita tidak ada 2. Q ada 4, R ada 4. Okay, ada nombor yang sama. Maka ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okay. Okay. Boleh faham? Okay, kalau boleh faham, kita akan teruskan dengan okey, kita lihat dahulu contoh 2. Okay, kita lihat sedikit contoh 2. Okay, sebiji telur dipilih secara rawak daripada ladang penternakan. K ialah peristiwa telur dipilih retak. L ialah peristiwa telur dipilih grade A dan M adalah peristiwa telur dipilih grade C. Okay, sekarang kita ada okay, K
tentukan sama ada pasangan berikut adalah eksklusif ataupun tidak. Kita lihat K dan L. Okey, K adalah pilihan telur yang retak. Okey, dan L ialah peristiwa telur yang dipilih adalah grade A. Okay. Kalau grade A, tak semestinya dia semua cantik. Mungkin ada yang retak, mungkin ada yang sempurna. Maka K dan L ini bukan peristiwa eksklusif. Okay. Sebab dua-dua tu boleh berlaku dengan serentak. Kemudian K dan M pun sama seperti tadi. Kalau dia C, mungkin ada yang retak, ada yang sempurna. Maka K dan M ini pun bukan saling eksklusif. Kemudian untuk L dan M, satu adalah grade A, satu adalah grade C. Okay, kalau kamu dah dapat grade A, dia takkan tiba-tiba mengecil menjadi grade C. Maka L dan M ini adalah peristiwa eksklusif. Okay. Kalau ini dah faham, kita akan teruskan dengan subtopik yang kedua. Kita nak tentu sahkan pula rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif atau tidak eksklusif. Sekarang kita akan fokuskan kepada peristiwa bergabung. Okay, kita nak tahu dia eksklusif atau tidak eksklusif. Okay. Untuk ini, kebarangkalian A dan B, kebarangkalian A dan C dan kebarangkalian B dan C dikenal pasti dahulu supaya kita dapat tentukan sama ada peristiwa itu bereksklusif ataupun tidak eksklusif. Okay. Jadi peristiwa A dan B ini merupakan peristiwa gabungan tidak saling eksklusif kerana kita ada gabungan antara A dan B. Okay. Sebab tu kita letak kebarangkalian A dan B adalah tidak sama dengan kosong. Okay. Contohnya dalam peristiwa yang asal mula-mula tadi kita dah belajar lah. Okay. Ini contoh dia. Okay. Peristiwa T dan U tidak eksklusif sebab kita ada satu peristiwa di sini yang bergabung. Okay. Jadi itu untuk tidak eksklusif. Maka P, A atau B, untuk mencari A atau B, kita gunakan kebarangkalian untuk mendapatkan peristiwa A ditambah dengan kebarangkalian untuk mendapatkan peristiwa B. Tapi kemudian kita akan tolakkan dengan yang bergabung tadi. Okay. Kalau kita nak tahu, kita sekarang ni, dia macam ni tau. Dua set yang bertindih. Okay. Sekarang kita nak A dan B saja. Kita tak nak ada yang bahagian bertindih ni. Kita cuma nak bahagian luar. Sebab tu P kebarangkalian A atau B. Okay. Kalau dan tadi dia ke bawah. Kalau atas, kalau dia naik ke atas seperti ini adalah untuk atau. Kita boleh dapatkan dengan PA, keseluruhan PA, kebarangkalian untuk dapatkan A, tambah dengan kebarangkalian untuk mendapatkan B, kemudian kita akan tolakkan yang bahagian bertindih, iaitu kebarangkalian A dan B. Okay. Kemudian, kalau peristiwa tersebut tidak saling eksklusif, maka untuk mendapatkan kebarangkalian A atau B, kita cuma boleh tambah kedua-dua kebarangkalian yang kita ada. Okey. Kita lihat contoh 7. Gambar Raja Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semesta. Okey, set semesta gambar Raja Venn A, B dan C. Okey, set semesta ni maksud dia semua sekali lah. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okey, sekarang peristiwa yang kita nak ialah satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Jadi, A kita adalah nombor genap. Okey, sini cikgu tulis. A adalah, okay, A ialah untuk nombor genap dan B adalah untuk gandaan 5. Okey, kalau di sini kita tentukan dahulu A dan B. Okey,
Sekarang kita nak tentusakan, kita akan gunakan yang pertama dulu lah. Kita tengok sama seperti sebelum ni. Untuk mencari P, A atau B, okay, atau kita gunakan berapa banyak A atau B itu berlaku dibahagikan dengan keseluruhan. Okay. Sekarang ni kita ada nombor 1 sehingga 9, maka NS kita adalah 9. Kemudian kita nak cari nombor genap berlaku dan nombor genap itu adalah gandaan 5. Okay. Nombor genap ada 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Atau gandaan 5. Dia ada di sini. Okay. Dia berlaku serentak seperti inilah. Maka A atau B yang berlaku, kita ada 5 data, 5 set. Okay. Ini kalau kita gunakan rumus yang pertama. Kalau kita gunakan rumus yang kita baru belajar tadi, okay, kita tahu A dan B ini tidak bertindih kan? Bila tidak bertindih, kita akan gunakan rumus PA tambah PB. PA adalah 4/9. Okay, 4 daripada 9 nombor. Dan PB adalah 1/9, iaitu 1/9 daripada keseluruhan. Okay, bila ditambah, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 5/9. Okay, kalau guna yang pertama, dapat 5/9. Yang kedua pun 5/9. Maka terbukti, untuk mencari kebarangkalian A dan B, A atau B, kita cuma perlu tambahkan A dan B. Ini kalau peristiwa tersebut tidak eksklusif. Eksklusif. Okay, kalau peristiwa tersebut eksklusif, dia tidak ada yang bertindih. Kalau dia bertindih seperti kalau kita nak dapatkan nombor genap dan nombor perdana, yang mana nombor perdana adalah C. Okay, cikgu wakilkan sebagai C untuk nombor perdana. Okay, sekarang kita akan lihat di sinilah. Okay, maka untuk mencari A atau C, okay, kita akan gunakan A atau C bahagi dengan S. S adalah 9, A atau C. A kita ada 1, 2, 3, 4. Kemudian C kita ada 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Dia nak semua inilah. Okay. 2 tadi sebab dia dah berulang kan. Tadi kita dah letakkan 2 dalam set A. Jadi set C ni kita tak perlu bagi tahu lagi lah. Jadi gunakan cara pertama. N bagi A atau C adalah 7 dan NS adalah 9. Kita dapat 7/9. Oleh kerana ini adalah peristiwa tidak eksklusif sebab ada pertindihan, jadi kita akan gunakan rumus PA, kebarangkalian untuk A terjadi dan kebarangkalian untuk C terjadi, tolak dengan kebarangkalian A dan B, yang pertindihan tadi. Okay, jadi peristiwa A ada 4/9, peristiwa C pun ada 4/9. Kemudian bahagian pertindihan ada pada 2, iaitu 1/9 sahaja, maka kita akan dapat 7/9. Maka terbukti di sini A atau C, untuk mendapat kebarangkalian A atau C, kita boleh dapatkan melalui kebarangkalian A tambah kebarangkalian C tolak dengan kebarangkalian A dan C, bahagian pertindihan ni tadi.